Apa itu nazar? Amalan ni kita pegang sebutir tu. Sebab dalam Quran ni sebut gitu je. Nazar. Dalam lagu mana nazar ni? Perincian dia. Syarat dia, rukun dia apa. Itu kita kena tahu. Sebab kalau kita tengok, baik kita tunjuk dah. Malam ni kita ambil sebutir tu. Nazar tu apa? Kenapa Allah SWT kaitkan dengan ayat ni? Allah SWT kaitkan. Sebab kita perhati ni sini. An-nadhru. An-nadhru, nazar. Ada beberapa tempat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali sebut dalam Quran. Tapi 5 kali pun kalau kita baca begitu saja, kita tak tahu apa itu nazar. Sebab apa? Dia perinciannya diperolehi melalui sunnah. Melalui sunnah, hadis-hadis. Lepas tu pendapat-pendapat ulama yang mereka faham daripada Quran dan hadis lah. Kalau kita perhati ni, cuba kita perhati. Mula-mula sekali kita bertemu malam ni lah. Ni kamus Quran, kamus Quran. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lam. Al-Baqarah surah kedua ayat 270 yang kita baca saat ni. Ini mula-mula kita bertemu dengan azab. Akan datang kita akan bertemu lagi. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Jadi isteri Imran bernazar. Hak dalam perut dia tu, dia mengandung tu anak ni, dia nak khidmat. Dia nak wakafkan anak dia ni biar berkhidmat Baitul Maqdis tu. Masjidil Aqsa tu, duduk khidmat situ. Tu dia menazar lagu tu. Gitu je. Jadi kita pun apa dalam gambaran nazar ni, apa benda macam mana. Nazar ni berupa belanja saja, duit saja ke? Kalau kita tengok kepada ayat tu, anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, nampak ada berkait dengan belanja juga tu, keluar duit juga tu. Keluar duit juga tu. Nak sembelih kambing kena beli, misalnya. Nak sembelih lembu nazar kena beli. Termasuk dia ada kait dengan infak juga tu. Dia ada kait. Tapi nak ceritanya nazar ini tidak semestinya begitu. Tidak mesti berkait dengan harta, tidak mesti berkait dengan belanja-belanja. Contohnya isteri Imran, iaitu mak kepada Maryam lah, mak kepada Nabi Isa tu. Mana nenek dia lah ni, nenek dia bernazar. Tiba-tiba yang bolehnya anak perempuan, dia duduk ingat anak lelaki. Sebab lebih sesuai nak jaga Masjidil Aqsa tu, lelaki lah duduk situ. Tiba-tiba boleh anak perempuan. Susah juga. Tak apalah, itu kita akan bertemu akan datang. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Bernazar nak puasa pula. Kamu kata bila dapat anak ni, orang akan tanya lah, macam mana anak tak menikah? Dapat anak ni, tak usah bercakap banyak. Kata kepada orang, isyarat lah. Sebab dalam syariat Nabi dulu, kalau kata puasa ni tak bercakap juga. Kita di syariat kita ni, puasa boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam syariat dulu sebelum Nabi kita ni, puasa tu maksudnya tak boleh bercakap. Jadi aku bernazar nak puasa. Aku bernazar nak puasa. Isyarat. Jadi aku bernazar nak, bila puasa tak boleh bercakap lah. Tanya budak ni, tanya dia sendirilah. Tanya budak ni, siapa ayah kamu? Tanya dia sendiri. Jadi anak dia tak akan bercakap. Memang pun dalam Quran sebutlah Nabi Isa tu bercakap pada masa budak lagi. Masa kecil lagi bercakap. Cerita, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Misalnya, itu disebut. Baik. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Di sini disebut nazar. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka. Bila sudah bernazar, kena sempurnakan nazar ini. Dia sebut gitu je. Yufuna bin nadhr
wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Maknanya orang beriman ni orang-orang yang bagus ni macam mana? Tuhan puji, Tuhan sebut sifat dia menyempurnakan nazar. Itu antaranya. Baik. Itulah yang disebut dalam Quran. Baik. Kalau kita nak perincian lagi, ni kita nak pergi kepada kitab lain. Perincian lagi. Tentang nazar itu, kita boleh tengok di sini. Tengok sini baik, saya ambil maksud dia. Saya ambil maksud. Tidak nak baca. Baca panjang pula. Ambil maksud. Apa kesimpulannya ceritanya nazar-nazar ini? Kenapa? Malam ni kita mula-mula sekali bertemu dengan ayat nazar. Kita faham dulu. Apa itu nazar? Apa itu nazar? Selok-belok nazar itu. Kita nak tahu. Sebab dalam Quran disebut gitu lah. Baguslah menyempurnakan nazar. Semua nazar ni bagus kok. Kalau bagus, kenapa ada ulama kata tak boleh, haram nazar, makruh nazar. Menazar macam mana tu? Kok haram, makruh, apa semua tu? Semua menazar tu kena sempurna kok. Dia ada perincian dia. Baik. Saya buat ringkasan daripada kitab ni. Ni pun kamus juga. Cuma kamus fiqh. Kamus fiqh. Kamus fiqh saya guna ni dia macam-macam, ada banyak. Ni salah satu lah. Kita ambil hak ni. Sebab kita nak ambil hak ni. Hak ni saya ambil ni dalam bahasa Urdu. Kalau baca aku tak faham juga. Kalau bahasa Arab pun ada lah. Cuma panjang lagi, lebih detail lagi. Kita boleh pilih. Kita pilih hak ni. Tak apa. Nazar ni dari segi bahasa apa makna? Apa makna? Makna kita mewajibkan atas diri kita sesuatu. Itu. Asalnya tidak wajib, kita wajibkan. Aku nak buat benda ni, mesti aku akan buat benda ni. Mewajibkan sesuatu. Itu nazar lah orang panggil. Jadi dalam Quran tadi nuzur wal yufu nuzurahum. Nuzur pun ada sebut juga. Itu tak apalah dari segi bahasa tu. Ada dari segi syariatnya, dari segi agamanya. Bila kata nazar tu apa makna dari segi istilahnya? Iaitu dengan niat mengagungkan, memuliakan Allah, kita mewajibkan atas diri kita sesuatu yang harus. Yang harus. Dengan niat satu, bukan kerana orang lain, bukan kerana apa, bukan kerana berhala apa. Dah, orang kafir dia buat kerana berhala, kerana macam-macam lah sembahyang dia. Kita orang Islam ni kerana Allah dulu. Kerana nak mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah, kita berniat. Kita kata dengan niat sesuatu. Kita wajibkan sesuatu ke atas diri kita. Sesuatu itu yang harus. Gitu. Itu orang panggil nazar. Lepas tu perincian dia panjang lah. Perincian dia tu panjang. Itu pada dasarnya, kalau kata dari segi agama ni, nazar-nazar ni apa? Itulah. Mewajibkan ke atas diri kita kerana Allah sesuatu yang harus. Di sisi agamanya harus. Bukan wajib, harus. Kena faham situ. Baik. Nazar ini sebahagian daripada ajaran agama ke tidak? Itu perkara yang kedua, kena tahu. Ya, ia termasuk dalam ajaran agama Islam. Ia ada bukan sekadar dalam Quran, dalam hadis pun ada, dalam ijma' pun ada. Dari segi logik pun munasabah juga. Dari segi logik pun munasabah juga. Sebab itu Tuhan tahu kenapa dia buat peluang kepada manusia dia bernazar. Memang tapi manusia ni kalau dia nak apa-apa kan, dia nak apa-apa, kalau dia dapat benda tu, dia akan nak buat gini-gini. Dia ada manusia ni begitu. Allah SWT tahulah manusia ni jiwa dia begitu. Kalau tak boleh dia pelepah, dia tak puas hati.
dia tak puas hati. Dia dapat sesuatu ke, ataupun dia terhindar daripada sesuatu ke, dia berasa benda tu besar. Dia berasa benda tu kalau dia buat gini dia puas hati. Allah SWT ni pandai. Allah SWT ni maha mengetahui. Dia tahu jiwa manusia ni macam mana. Jiwa manusia kan, misalnya dia sedih ada, sebab kita dalam hidup ni sedih ada, suka ada, duka ada kan. Tapi kalau sedih semua kan, yalah kalau kita hidup. Tapi kita nak faham agama ni, nak faham ajaran agama ni macam mana. Tak suka kalau sedih semua. Hidup ni. Dengan sebab itu orang sedih macam mana, dia susah macam mana, dia akan jumpa hari raya. Hari raya tu disyariatkan tidak? Disyariatkan. Ada ajaran agama ke tidak? Iya, ajaran agama. Raya tu. Apa makna? Sukalah. Suka. Tuhan nak buat manusia ni suka. Jangan sedih hari tu. Kalau sedih buat letak tepi. Kalau kita ni ada sedih pun, ada susah pun, letak ke tepi. Tapi letak ke tepi pun yang kena ada suasana juga kan. Sebab itulah diwajibkan zakat fitrah tu, supaya memang boleh suka. Sebab apa? Kalau tak ada nak makan, ni nak suka guana. Nak pakai comel sepuluh orang lain pun tak boleh. Nak suka lagu mana? Sebab itulah Allah SWT wajibkan zakat fitrah. Nak suruh manusia ni boleh suka. Lepas tu kalau berharta ada duit memang dah boleh lah lagi suka. Buat kek pun macam-macam dah, sekup macam-macam dah. Ni paling tidak memang dia boleh suka daripada hari-hari biasa tu. Bayangkan kalau orang susah, ya letak kita ni bukan senang-senang saja, tak berapa nampak benda tu. Bayangkan orang 2 tahun tak makan daging. Tiba-tiba raya haji mewah daging, boleh makan. Nak buat goreng, nak buat panggang, nak buat percik, nak buat apa boleh berlaku. Ikut demo nak buat apa. Kan suka kata juga. Hari suka katanya. Suka ni duduk apa dia? Suka ni boleh makan. Tu nombor 1 sekali. Suka tak boleh makan. Dia tak suka dah tu. Sebab tu haram puasa pada hari raya. Haram. Bukan tak boleh pahala. Puasa tu bagus. Tapi tak kena gaya boleh haram. Contohnya puasa pada hari raya. Sebab apa haram? Tuhan tak suka lah. Tak boleh makan ni tak suka. Pakai comel apa? Pakai comel boleh jalan mana-mana, makan tak boleh. Tak suka. Suka ni hak mesti kena ada bila boleh makan. Itu dia. Jadi barulah kita nampak agama. Kalau kita nak fikir nak buat sendiri agama nak ke mana? Untuk keluarga kita nak buat diri. Demo setara mana nak buat? Ni seluruh dunia terima. Orang terima dengan senang hati. Kalau menazar ni bukan kita orang di Malaysia saja menazar. Raya ni seluruh dunia. Macam mana manusia boleh terima? Kalau kita lah buat kemukakan teori kita, pendapat kita, siapa dia nak pakai? Siapa dia nak pakai lah? Itu agama. Itulah bukti agama ni mari daripada Tuhan, daripada Allah. Sebab manusia itu mudah terima. Sehingga hak palsu pun dia jadi taat lagi, patuh lagi. Mana kehendak manusia, jiwa manusia, naluri beragama ni ada di dalam manusia. Setiap manusia. Kalau tak ada agama tak boleh. Dia akan cari juga. Walaupun tak betul. Naluri ni benda tak boleh pisah. Benda yang memang ada di dalam jiwa kita. Seperti naluri takut. Kalau kata manusia ni mesti ada takut. Nabi sekalipun dia takut. Dia ada ketikanya dia takut. Nabi sekalipun. Apatah lagi kita. Naluri kasih, sayang. Tu naluri. Semua orang ada tu. Jadi apa ni, suka tu naluri.
Allah SWT tahu naluri manusia tu macam mana. Tu nak ceritanya. Naluri manusia ni, gitulah. Salah satunya dia kalau nak gapo-gapo, atau kalau dia berjaya, kalau dia terhentar daripada gapo-gapo, dia tak puas hati kalau dia tak buat sesuatu. Lalu buat ke dia tu begitu berasa tu, dia terkeluar daripada mulut dia. Aku nak sembelih lembu sekali ni. Dia ada tu. Sembelih lembu apa weh? Kita orang Islam tak payah kata dah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah. Hakikatnya gitulah, kerana Allah Taala. Kerana Allah. Sebab semua ni Allah Subhanahu Wa Taala bui ni kita ni. Kita terhindar daripada penyakit tu, penyakit yang berat tu. Allah lah yang menyembuhkan kita. Jadi sebagai memuliakan dia, mengagungkan dia, membesarkan dia, itu naluri manusia. No. Kalau orang buat apa-apa kepada dia, dia nak terima kasih. Selagi tak boleh terima kasih, tak puas hati dia. Paling tidak nak terima kasih. Itu dia. Jadi tidak semesti sebelah lembu, sebelah kambing. Dia kata, kalau aku dapat benda ni, berasa itu benda ni. Nak semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat boleh tak? Boleh lah, benda harus. Sebab dasarnya harus tadi. Aku kalau boleh benda ni, aku nak minum air. Boleh. Tak boleh sebab tidak harus. Sebab tidak harus. Ya kena benda harus. Aku kalau boleh benda ni, aku nak semaya 5 waktu. Boleh. Tak boleh. Itu wajib. Itu fardu. Harus. Sebab itu kenapa tarif dia dulu. Nazar tu gapo. Benda harus. Benda harus, tak apalah. Ikutlah ke mana. Selagi harus, boleh. Niat nak bunuh, orang kita panggil niat. Dia berniat. Nazar lah tu. Dia berniat sikit. Niat nak bunuh orang. Tak boleh. Itu haram. Jadi dalam Quran, dalam hadis, ijma' ulama, sepakat ulama. Nazar ni ada. Boleh nak menazar. Sebab apa? Wajib ke menazar? Tidak wajib. Dia paling tinggi, molek lah. Kalau begitu. Paling tinggi molek lah. Sebab apa? Nak melepaskan perasaan tu. Naluri manusia tu. Nabi SAW dah bagi panduan. Sebab tu kita kata kita nak keluar sikit daripada daerah. Nabi bersabda apa? Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Sesiapa yang bernazar nak melakukan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan. Orang panggil taat ni apa? Kita tahu. Dia kena taat lah. Taatlah kepada Allah. Dia menazar nak puasa ke, dia menazar nak sembahyang ke, 2 rakaat ke, dia menazar nak pergi umrah ke, ikutlah. Falyuti'u. Taatlah kepada Allah, ikutlah. Dan sesiapa yang bernazar untuk buat maksiat, jangan dibuat. Nabi royak dah tu. Jangan dibuat. Jadi hadis ni ada hadis Bukhari, hadis Bukhari. Jadi pada dasarnya boleh dikatakan umat Islam, ulama-ulamanya khususnya sepakat, ijma' mengatakan wajib kita menyempurnakan apa yang kita nazar. Apa yang kita nazari, hak tadilah dalam batas tadi. Baik, kita nak tahu pula rukun nazar. Rukun nazar. Rukun ni kalau tak ada ni, tak ada lah nazar tu. Itu rukun. Apa? Ada benda tidak rukun. Kalau tidak rukun tu, tak apalah kalau tak ada pun. Gitu. Apa? Sebab kita kata semaya tu. Rukun ni apa? Rukun tu kalau tak ada tu tak jadi semaya. Kalau hak sunat tu bukan rukun apa ni? Ni rukun. Nak ada nazar tu kena ada hak ni. Dia ada khilaf dah. Khilaf dah lah tu. Tu yang kita kata keluar daripada daerah tu kita nak bincang. Kalau ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata dia rukun dia satu saja. Satu saja rukun nazar. Iaitu mengucapkan dengan mulai ni
mengucapkan dengan lidah eh, bahawa nak bernazar. Aku wajibkan atas diriku buat benda-benda ni. Dia kena kata. Kena kata. Ataupun aku bernazar. Nazar tu maksudnya wajib ke atas diri lah. Aku bernazar nak buat benda ni, benda ni, benda ni. Aku bernazar nak puasa misalnya. Tak boleh makan lah, tak boleh minum. Sekian-sekian hari misalnya. Dia kena kata. Itu dia. Dia kena kata. Kalau dia tak kata dalam hati saja tak jadi. Tapi kalau dia nak, dia pun ingat aku dalam hati terputus. Dah walaupun aku tak cerita kat orang. Boleh dia buat, boleh. Tapi tidak jadi mesti. Tidak jadi kata, oh dia tidak menunaikan nazar dia. Dia telah khianat. Berjanji dengan Allah. Ada. Dia kata ni, yang kata ni. Kata. Sebab cerah lah, cerah. 1000 kali kata dalam hati, betul jadi. Dia kena kata, lafaz. Lafaz, baru jadi. Kenapa? Mengikut fuqaha yang lain, dalam mazhab lain lah, selain daripada sirah, orang panggil lafaz nazar itu, dia kena ada orang yang bernazar tu. Orang yang bernazar. Ini rukun dia. Dan benda yang dinazar, apa? Benda yang dinazar, dia kena ada 3 perkara. 3 perkara ni ada, barulah. Kalau ada lafaz, ada orang tapi tak ada tahu benda yang nak buat apa. Tak boleh lah tu. Tak cukup nazar. Nak buat apa benda nak buat, ataupun nak tinggal apa. Nak tinggal apa. Jadi dia kena ada benda tu. Baik syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia pun ada 3 juga. Iaitu yang berkait dengan orang yang bernazar tu. Yang kedua berkait dengan benda yang dinazar itu. Yang ketiganya berkait dengan ucapan dia. Dia kata lagu mana? Dia ucap tu lagu mana? Kadang-kadang orang ni memang dia kata jelas, orang dengar lah. Orang dengar dia kata. Ada kalanya kalau selagi dia tidak kata, tidak wajib atas dia. Dia kena kata dulu. Ni ramai orang kita dia ingat dalam hati dia sorang tu wajib dah. Dah. Cumanya kita kata dah moga dia berurusan dengan Tuhan. Kan Tuhan tahu dia kata dalam hati tu. Kalau dia buat, boleh kan kita lah. Nak kata mesti dia kena buat. Kalau tidak berdosa. Dah. Tidak sampai ke situ. Dia kena kata dulu. Sebab manusia ni dengan kata tu maknanya dia memang sungguh lah. Apa dia? Kalau orang yang bernazar tu syarat dia. Ni syarat. Syarat ni di luar daripada hakikat nazar tu. Di luar. Sebelum pada tu dia kena ada benda ni. Sebab kita kata air semaya lah. Air semaya tidak semaya. Tapi syarat. Tak ada dia tak jadi semaya. Gitu. Air semaya tu bukan rukun. Wuduk itu bukan rukun. Syarat. Jadi syarat ni sebelum. Apa? Kepada orang yang bernazar tu dia kena akil, baligh dan Islam. Ni syaratnya. Jadi malam ni macam kita belajar ayat ni juga. Au nadartum min nadrin. Cuma perincian dia supaya kita boleh terus amal. Boleh faham tu. Apa dia hakikatnya. Sebab ramai ni berlaku kepada kita. Maknanya kita berlaku tapi kita tak tahu kedudukan. Setara mana. Dia kena orang tu akil, baligh, Islam. Kalau orang kafir bernazar, tak wajib. Tak kena. Walaupun dia sebut. Kenapa? Dia masuk Islam, dia kena. Bila dia masuk Islam, tak kena. Dia kena Islam dulu. Ketika dia bernazar tu Islam. Dia Islam. Begitu. Dia kena berakal. Kalau orang gila, tak jadi. Berakal tu maksudnya gila.
Apa ni, tidak gila lah. Kalau gila tak jadi. Bodoh sangat kau, bodoh sangat. Tak boleh juga. Berakal, ada akal. Baligh itu sudah cukup umur. Sudah baligh, sudah wajib dia bersemayam, berpuasa, apa gitu, sudah wajib dah. Baligh itu ada tanda-tanda dia lah, kita tidak nak pergi ke situ. Tanda-tanda dia tu kira-kiranya maklum dah lah kan. Baik. Tidak wajib. Tetapi ada khilaf. Kalau orang kafir masuk Islam, ada khilaf. Kalau dia bernazar benda tu, benda molek, adakah dia kena sempurnakan? Ada khilaf. Tapi pada dasarnya tidak. Dia tidak terikat dengan itu. Benda yang kita nazar tu, apa? Benda yang kita nazar tu, apa syarat-syarat dia? Dia ada beberapa syarat juga. Kita bernazar nak buat apa? Benda kita nazar tu, dia ada beberapa syarat juga. Bukan semua benda boleh buat kan? Tak boleh. Kita tak boleh nazarkan benda yang setengah-setengah benda tu. Jadi beberapa syarat. Pertamanya, dari segi syaratnya benda tu mungkin ada. Boleh ada di segi syaratnya. Boleh berlaku. Boleh dibuat menurut syaratnya. Misalnya kalau seseorang tu dia bernazar nak puasa tengah malam. Tak boleh. Itu bukan waktunya. Tak pernah ada puasa tengah malam dalam Islam. Puasa di tengah hari. Dia kena mungkin benda tu mungkin berlaku, boleh berlaku. Kalau nak puasa hari Isnin, hari Khamis, lagilah boleh. Memang Nabi suruh pun. Kalau tidak hari itu pun boleh. Boleh. Kena tengah hari. Atau seseorang itu bernazar, orang perempuan itu bernazar, macam mana? Dia nak puasa. Ketika dia mari kotor, mungkin? Tak mungkin. Tak boleh. Orang mari kotor mana boleh puasa? Dia kena suci, baru boleh berpuasa. Tiba-tiba dia bernazar, pada masa dia tidak mungkin melakukannya. Itu tidak boleh. Begitu juga kita bernazar benda yang tidak mungkin. Misalnya, aku nak puasa, aku bernazar aku nak puasa kemarin lepas dah, mana boleh nak tarik balik. Nak puasa esok boleh lah. Itu benda-benda tak mungkin juga tu. Contoh tak mungkin tu lagu mana? Nak puasa kemarin dulu dah. Kemarin dulu nak puasa lagu mana? Tak mungkin tu. Aku mendiak ni, aku nak iktikaf masjid kemarin. Mana boleh? Kemarin lepas dah. Dia kena benda tu mungkin. Mungkin. Boleh berlaku. Yang kedua, ia adalah sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah, merupakan qurbah, taqarrub kepada Allah. Jangan ada maksud lain. Jangan benda tu buat tidak kita menghampirkan diri kepada Allah. Dengan sebab itu tidak boleh, tidak sah kita bernazar nak maksiat. Sebab maksiat tidak menghampirkan manusia kepada Allah, menjauhkan lagi daripada Allah. Jadi dengan sebab itu kita tidak boleh bernazar nak minum arak. Kalau aku berjaya begini-begini, aku nak minum arak, tak boleh. Ataupun aku nak bunuh orang, tak boleh semua tu. Sebab apa? Itu maksiat. Itu maksiat. Sebab apa? Asasnya Nabi SAW telah bersabda, la nadhra fi ma'siyatillah. Tiada nazar, tiada sebarang nazar. Apa nazar macam mana sekarang? Tak ada. Kalau dengan melakukan maksiat kepada Allah, tak ada. Ini dia berkait dengan benda yang kita nazar. Benda yang kita nazar tu, jangan benda tu maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, ia menghampirkan diri kita kepada Allah. Memang semua sepakat, semua ulama sepakat, kalau kita menazar benda lagu ni, maksiat ni, kita tak boleh buat. Tetapi ada khilaf. Ini khilaf ni.
Di kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dengan molek ni, dia ada khilaf macam mana. Walaupun dia nazar nak bunuh orang misalnya, kita nazar nak bunuh orang, memanglah tak boleh buat. Tapi kalau kata menazar, kena ingatlah tadi sebut. Kalau tak sebut dah, sebut. Kalau tak sebut dah, dia sebut. Aku nak minum arak sekali ni. Gitu dia menazar. Jadi tak boleh buat. Cuma dia kena bayar kafarah. Kafarah apa? Termasuk dalam kafarah qasam dia panggil. Walaupun dia tidak bersumpah, dia tidak kata aku bersumpah kerana Allah, atas nama Allah, aku kalau begini-begini aku akan minum arak. Tidak atas nama bersumpah, aku menazar saja, dia kata aku menazar saja. Begitu. Tak ada sumpah, tapi dia kena bayar kafarah sumpah. Tu kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali, dia kena bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah tu macam mana pula? Baca dalam Quran, ada selalu jawapan dia. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Tu. Jadi kafarah sumpah tu apa dia? Beri makan kepada 10 orang miskin, atau beri pakaian kepada mereka, iaitu makanan ataupun pakaian yang sederhana diberikan kepada keluarga kita. Beri makan 10 orang miskin. It'am 'asharati masakin, beri makan kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba saya. Memerdekakan hamba saya. Sekarang ni tak ada hamba saya. Tak ada lah, tak ada lah bahagian tu. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat dulu ada hamba saya. Dia boleh merdekakan hamba saya. Itu kafarah dia. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tak ada, tak boleh buat. Tak ada hamba saya, nak bagi makan kepada orang miskin, bagi pakaian kepada orang miskin pun tak boleh. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Itulah kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu, jangan duduk main-main sumpah tu. Sehingga jadi begitu. Mereka berpendapat begitu, kena bayar kafarah. Sebab apa? Mereka kata, ya ada hadis. Sebab itu kita kata kalau main Quran saja tak boleh pergi. Dia kena pergi pada hadis lah. Malam ni kita keluar sedikit. Bila keluar tu kita dapat banyak lah panduan. Mereka pegang lagu tu apa asas dia? Memanglah tidak ada, tak boleh kita buat maksiat tu. Tapi ada dalam hadis sebut la nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Di mana ada tiada nazar pada perkara maksiat, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Mana ada sebut ada kafarah. Mereka pegang dengan tu lah. Mereka pegang dengan tu. Jadi bagi orang yang tidak pegang dengan tu, misalnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, dia kata dah tak kena, benda tu dah tak jadi, tak ada nazar apa, tak ada lah, jangan dibuat, sudahlah. Lepas tu kita kata mana molek antara dua tu. Kalau orang jenis tak buat apa reti sikit, molek juga kena lagu ni. Molek juga pakar ni baru dia beringat semula. Kalau tidak, mudah-mudah dia nak menazar tu. Aku tidak sumpah, dia kata aku menazar lah. Ni kita tahu khilaf ni. Itu faedah khilaf ni. Jadi kita kena tengok orang, kalau orang tu lagu mana. Ini
Boleh bernazar, sikit-sikit bernazar, sikit-sikit bernazar. Ada kan orang lagu tu kan? Setengah-setengah orang sepanjang hidup tak ada bernazar. Apa molek pada lagu tu? Ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga. Tak apalah. Lepas tu dia kena benda yang dinazar itu. Kalau dia bernazar, benda yang memang harus. Benda yang memang harus. Harus tu mana? Memang haruslah makan, minum. Bersetubuh kalau orang yang sudah kahwin dah. Tak ambil kira. Aku bernazar, aku nak makan. Apa? Memang makan, tak makan mati ya. Tu benda memang kita kena buat tu. Minum. Memanglah kita kena minum. Kalau tak minum, jadi apa maksudnya? Kalau kita kata bernazar, tak usah minum kopi. Dah siapa? Sebab kopi tu harus, tak mesti kita minum kopi. Boleh. Tak minum kopi pun. Tak minum teh kau. Boleh. Tapi kalau tak minum, tak minum. Minum, kena minum. Air. Walaupun dia tu harus, tetapi harus, hak mesti boleh katakan kita tak boleh elok. Tapi hak harus tu harus yang kita boleh elok. Kalau kita tak minum, tak apa teh tu kan. Kau mati. Tak mati, sakit. Tak sakit juga. Harus kau tak minum. Memang harus, bukan wajib pun minum tu. Gitu. Kenapa? Jadi kalau bernazar benda-benda hak memang kita kena lakukan, dan benda tu termasuk dalam benda yang harus, benda yang halal, itu tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga, hak kita nazar tu adalah sesuatu yang ibadah maksudah. Ibadat yang memang dikehendaki, memang dikehendaki ibadat itu. Kalau main lagu ni panjang kan, memang dikehendaki. Misalnya sembahyang, puasa, haji, umrah, iktikaf, kurban, kita sembelih binatang dan lain-lain. Itu yang ibadah maksudah orang panggil. Memang ada maksudnya. Memang disuruh, Tuhan suruh benda-benda tu. Kalau tak sampai ke peringkat tu lah ibadah, tapi tak sampai peringkat tu. Seperti kita pergi ziarah orang sakit. Seperti kita pergi mengiringi orang mati. Hantar orang mati pergi kubur. Seperti kita ambil wuduk, kita mandi, kita masuk ke dalam masjid, kita pegang Quran, begitu. Kita ban, kalau aku begini, boleh benda ni, aku nak ban dalam masjid tu misalnya. Itu ibadat tidak maksudah tu. Tak sampai ke peringkat tadi tu. Kalau kita bernazar, benda-benda ni tak boleh. Tak dikira. Tak dikira. Itu mengikut satu pendapat. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, nazar macam tu pun kena. Jadi bukan ibadat maksudah saja, ibadat yang tidak maksudah. Tapi orang kira benda tu Nabi sukalah kalau pergi ziarah orang, satu kelebihan lah, dari segi ugamanya, pergi hantar orang mati, uruskan orang mati, ambil air sembahyang, itu kan benda molek tu. Masuk ke masjid, masuk saja ke masjid, masuk saja pun pahala dah. Tapi kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh juga. Walaupun itu pada asalnya tidak wajib, ibadat-ibadat macam tu. Seperti pergi ziarah orang sakit, wajib, tidak wajib. Begitu juga lain-lain lah. Begitu juga mengikut ulama-ulama fiqh lah. Mereka juga bersepakat tentang
Termasuk juga mana kena buat kalau kita bernazar perkara-perkara yang termasuk dalam jenis yang wajib. Jenis yang wajib kepada seseorang itu. Misalnya sembahyang. Ada hak wajib kan? Ada hak sunat. Puasa, ada hak wajib kan? Ada hak sunat. Jadi puasa sunat tu dari jenis puasa lah juga. Puasa hak wajib dari jenis tu. Dan lain-lain lagi. Apalah, ini termasuk dalam hak khilaf. Termasuk dalam hak khilaf. Tentang iktikaf apa tu semua. Kalau dia bernazar untuk iktikaf di satu tempat, adakah dia terikat dengan tempat tu? Itu pun masih lagi khilaf lagi. Tak apalah. Yang keempatnya, dia benda yang dinazar tu ketika dia menyempurnakannya, hak dia. Dalam milik dia. Dalam milik dia. Bukan dalam milik orang. Dalam milik dia. Misalnya dia kata, kalau aku sembuh daripada sakit aku ini, aku nak sembelih kambing tu. Kambing tu kambing dia. Boleh lah. Kalau kambing tu kambing orang. Tak boleh lagu tu. Tidak milik dia. Kalau dia kata, aku akan sembelih kambing. Dia tidak kata kambing siapa-siapa. Jadi kita sembelih kambing, kena belilah. Tak ada kambing tak? Kalau dia ada kambing sendiri, bolehlah kambing dia sendiri pun. Begitu. Tapi dia kena milik dia lah. Dia kena milik dia. Dia tak boleh milik orang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, La nadhra fima la yamlikuhu ibnu Adam. Tiada nazar pada apa yang tidak dimiliki anak Adam. Kalau kita tidak milik benda tu, kita tak boleh menazar terhadap dia. Nak buat tak boleh. Bernazar kalau ni, kalau kita dapat apa-apa, aku nak beri sedekah air sebotol ni kau. Air ni hak kita ke? Kalau tidak hak kita tak boleh. Dia kena hak kita baru boleh. Kalau tidak hak kita tak boleh. Ini sepakat ulama. Kalau akan apa ni? Aku akan sembelih kambing tu jika aku jadi tuan kepada kambing. Tak apa kalau itu. Kalau aku jadi tuan kambing tu, aku akan sembelih kambing tu. Tak apa dah tu. Ataupun aku nak bagi sedekah kau. Jadi wajiblah ke atas dia bila dia memiliki kambing itu contohnya. Apa dalil dia? Dalil dia ni. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada orang yang berjanji dengan Allah, kalau Allah bagi kepada kami daripada limpah kurnianya, bagi kepada kami, nescaya kami akan sedekahkan. Mana kalau Allah bagi benda ni, mana ketika dia kata tu, tak ada lagi, Tuhan tak bagi lagi. Mana kalau Tuhan bagi, kami akan bagi sedekah, atau kami akan jadi orang soleh dengan buat gini-gini. Maknanya benda tu tak ada lagi. Boleh macam tu. Itu dalilnya. Tapi itu mengikut mazhab Hanafi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti kena milik kita. Hak tidak jadi milik kita lagi tak boleh. Kita nak kaitkan dengan benda tu tak boleh. Kecuali kalau kita sebut secara umum lah, saya akan sembelih kambing. Kambing tu kita akan beli lah. Memang ada pun kambing tu. Kambing siapa-siapa lah. Bila kita beli jadi milik kita dah lah. Gitu. Yang kelima, ini syarat. Benda yang kita nak nazar tu, kena tahu lah. Kalau tak tahu ni, itulah perincian tu kena tahu. Dan benda ni kalau kita nak dapat dalam Quran, tak ada ni. Paling tinggi Hasan ni lah. Iaitu benda tu sejak awal lagi, sebelum kita bernazar tu tidak termasuk dalam hak fardu. Sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Tak termasuk dalam hak tu. Itu syarat dia.
Kalau termasuk dalam waktu, tak boleh. Kalau aku gini-gini, aku nak sembahyang fardu 5 waktu. Tak boleh. Memang fardu ain dah tadi. Fardu kifayah, kalau aku begini-gini, aku akan pergi sembahyang-mayang. Sembahyang-mayang itu fardu kifayah. Tak boleh juga, tak boleh. Fardu kifayah. Aku nak pergi ziarah orang sakit, boleh. Itu sebab asalnya tidak wajib pun. Gitu. Nak beri sedekah, apa nama ni, zakat fitrah ke apa, kau tak boleh tu. Tak boleh. Nak menguruskan orang mati itu fardu kifayah. Tak boleh. Nak mengiringi orang mati pergi kubur, hatta dia kubur, itu boleh. Itu bukan fardu kifayah. Itu sunnah. Sunnah. Boleh. Baik. Kalau seseorang itu bernazar pada waktu-waktu yang dilarang, dia melakukan sesuatu itu, macam mana? Dia bernazar nak sembahyang lepas asar. Lepas asar tu kan dilarang sembahyang. Lagu mana? Itu pun ada perincian dia. Tak boleh macam tu. Tak boleh bernazar macam tu. Ataupun dia bernazar, dia nak puasa hari raya. Dia nak puasa pada hari raya atau hari-hari tasyrik. Jadi mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, nazar itu tidak dikira. Tidak diambil kira. Cuma hari itu dia tak bolehlah puasa. Dia kena ganti hari lain. Hari yang memang boleh puasa. Bila dia sudah bernazar gitu. Nak puasa pada hari yang tak boleh. Dia kena ganti hari lain. Puasa hari itu tak boleh. Tetapi ulama-ulama yang lain, ahli khilaf ni, dalam mazhab Hanafi pun tidak sepakat juga. Umpamanya Imam Zufar mengatakan tak jadi. Kalau nazar aku tu tak jadi selalu. Tak perlu ganti-ganti dah, tak ada. Kira tak jadi. Baik, kalau seseorang tu bernazar nak sembelih anak dia. Kalau begini-gini, aku nak korbankan anak aku. Lagu mana? Mengikut Imam Abu Hanifah, jadi nazar itu. Jadi. Tetapi jangan disembelih anak. Jangan disembelih anak. Kena ganti binatang kurban yang lain. Seperti Nabi Ibrahim itulah, cerita Nabi Ibrahim kan. Dia mimpi nak sembelih anak dia. Tuhan suruh ke tidak? Tuhan suruh sempurnakan. Sempurnakan, tapi dengan ganti. Gitu. Tapi adakah patut kecil lagu tu kan? Mana kalau ada orang gitu. Sebab tu kata kita nak keluar sikit malam ni. Kalau ada orang kecil gitu. Kononnya nak ikut Nabi Ibrahim. Tak payahlah waktu tu. Contoh saja waktu tu. Lepas tu dia kena korban binatang. Binatang itu setara mana pula? Dia kena unta. Itu hak paling afdal. Kalau tidak, lembu boleh dah. Kambing pun boleh dah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Imam Syafi'i kata nazar itu tak terpakai dulu lagi. Tak jadi dulu lagi. Nak kata apa? Tak perlu, tak jadi apa. Lara. Cuma tidak tanda orang mukmin lah. Orang mukmin ni apa tanda dia? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak kecek kongsi-kongsi gitu. Saja-saja gitu. Dah tahu dah tak boleh. Kata apa? Dah tahu dah tak boleh. Itu tidak sifat orang mukmin. Itu bernazar untuk mengorbankan anak. Bernazar untuk mengorbankan anak. Sebenarnya dalam kamu di dunia ni ada sampai ke peringkat macam tu, ajaran korbankan anak. Zaman dahulu adalah. Sekarang ni tak ada. Mungkinlah itu adalah satu bentuk penyelewengan atau pemesongan terhadap kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail.
Mungkin daripada situ lepas tu terbawa-bawa pergi panjang-panjang jadi macam-macam. Antaranya dalam agama-agama yang tertentu lah, seperti agama Hindu misalnya. Dia ada dululah, sekarang ni tak ada dah. Berubah dah. Kalau dulu mengorbankan anak ni ada. Memang sembelih sungguh lah. Anak ni anak yang paling kita sayang. Yang paling comel, pilih. Gitu. Boleh jadi itu satu bentuk penyelewengan daripada kisah tu lah. Katakanlah, hari ni pun, kalau seseorang, kita orang Islam ni, dia bernazar untuk nak korbankan anak. Ikutlah dengan cara sembelih ke apakah, dengan cara mematikannya. Maka ada khilaf. Jadi katakanlah satu orang nazar nak mengorbankan anaknya ataupun mana-mana manusia, dia nak korbankan. Jadi khilaf para ulama mengenainya. Mengikut Imam Abu Hanifah, nazar tu jadi. Tetapi dia tidak boleh mengorbankan anaknya atau manusia, tak boleh. Bila dia bernazar, dia kena buat, tapi bukan dengan mengorbankan anaknya atau dengan manusia itu. Cuma dia kena ganti dengan binatang. Yang paling afdalnya ialah unta ataupun lembu lah. Ataupun lembu. Kerbau misalnya. Itu yang paling afdal. Ini binatang yang besar. Lepas pada tu, kurang sikit, kambing ataupun biri-biri itu boleh. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad. Tapi Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Imam Syafi'i pada asas lagi mana nazar seperti itu tak jadi, tak berlaku. Jadi tak perlu kena buat apa-apa lah, tak usah buat lah, itu saja. Tak ada kena ganti apa-apa, ada. Tak ada kena kafarah, tinggal saja. Itu satu perkara. Termasuk dalam masalah-masalah yang berkait dengan nazar. Lepas tu, antaranya lagi, orang bernazar ni macam-macam orang ni kan. Perasaan dia nak melepas, perasaan dia nak menyempurnakan hajat dia tu macam-macam. Bila hajat dia tercapai ke, kadang-kadang dia kata, sebelum tu, kalau aku begini-gini, aku nak pergi haji atau umrah dengan berjalan kaki. Kalau buat duduk dekat tu boleh kira, kita kata. Sebab kita ni kan nak berjalan kaki kena merentasi berapa negara. Berjalan kaki. Gitu. Jadi macam mana? Kalau seseorang itu bernazar nak pergi haji atau umrah dengan berjalan kaki, maka nazar dia tu dikira sah, jadi. Dengan ittifaq ulama. Sepakat ulama kata jadi. Sebab apa? Sebab sebenarnya pergi buat umrah atau haji dengan berjalan kaki itu lebih afdal pun pada rasanya, lebih banyak pahala dia pun pada rasanya. Bukan tak boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Sebab itulah ada dalam hadis Nabi SAW ada sebut, sesiapa yang buat haji dengan berjalan kaki, maka dengan setiap langkah yang dia berjalan itu, dia akan dapat pahala. Pahala dia buat satu kebajikan di tanah haram. Satu kebajikan di tanah haram. Setiap langkah tu. Perjalanan dia untuk pergi buat haji itu serupa dengan dia buat satu kebajikan di tanah haram, di tanah suci. Lepas tu orang tanya, sahabat tanya, kebajikan ni atau pahala di tanah haram ni sebanyak mana? Macam mana? Apa bezanya? Kenapa sebut tanah haram tu? Seperti kebajikan yang dibuat di tanah haram. Nabi SAW bersabda, satu kebajikan, yang dia kata satu kebajikan tu sama dengan 10 juta kebajikan. Sama dengan 10 juta kebajikan. Itu apa nama ni, ada hadisnya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, walaupun hadis itu dhaif, dari segi tarafnya dhaif. Itulah maknanya asasnya ada juga. Tetapi kalau seseorang tu
Dengan berjalan kaki dia menyusahkan dia, menyusahkan dia. Dia tidak pernah sadar nak berjalan kaki. Penat, berat, berjalan kaki. Terutamanya sepupu kita sejauh ni yang menazar lagu tu. Dia boleh berkenderaan. Gitu. Maknanya tidak buat serupa hak dia menazar. Dia boleh berkenderaan. Dan oleh kerana dia tidak menyempurnakan nazar seperti yang dia sebut tu, maka dia kena mengorbankan hak orang kita panggil bayar dam. Bayar dam tu, dam tu maknanya darah. Bayar dam tu makna beli binatang untuk dikorbankan. Jadi dia kena buat apa? Dia kena mengorbankan seekor kambing atau biri-biri sekurang-kurangnya. Kalau orang lagu ni, sekurang-kurangnya dia kena buat begitu. Inilah juga pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Malik. Begitu caranya. Janganlah bila bernazam itu tebal juga, kira juga. Nak pergi dengan berjalan kaki. Nak pergi dengan berjalan kaki. Ada kisah masa saya duduk mengaji mula zaman remaja mula. Duduk di India, ada orang Melayu. Tak tahulah cerita dia berniat kau ke apa. Nak pergi berjalan kaki, pergi Mekah. Tapi daripada sini tu naik kapal juga. Sampai sana tu nak berjalan kaki. Ceritanya tak tahulah. Hilang cerita dia tu. Keluarga dia ada orang pada Pak Ahmad ni. Ya. Jadi suk-suk jadi gila. Gila cerita. Cakap metah duduk sana. Sial kau. Saya ni budak-budak orang tak kira. Hak besar-besar tu lah. Kena kawal bukan main. Akhir sekali nak pergi juga. Jalan kaki. Tak boleh pergi dah muka dia. Ada masalah dah. Pakat duduk kawal, duduk jaga. Akhir-akhir sekali. Dah nak klik dah. Saya ni. Nak klik dah. Beli dengan tiket, dengan gapur. Tahu-tahu hilang dia. Tak tahu pakuan. Setakat yang saya tahulah. Setakat yang saya tahu. Wallahualam takut orang jumpa. Lepas pada tu tak jumpa. Paksu. Hilang gitu. Tak tahu hilang mana. Tu cerita ni. Tak salah nak menazam-nazam. Tak salah menazam pelik-pelik kan. Dia tu gitulah ceritanya jadi gila. Lepas tu hilang cerita. Saya kat cari istihad dalam radio, istihad dalam TV, istihad dalam surat khabar tak jumpa. Orang Malaysia, orang sini, orang pada Pak Ahmad ni. Tu nak cerita Kim Nazar nak jalan kaki pergi Mekah ni. Saya teringat. Bila duk cerita ni teringat. Ada satu kisah. Betul lah kisah tu. Jadi, tapi manusia ni gitulah dia kadang-kadang tak nak tahu apa perasaan. Yang sebut bukan-bukan. Berpada-pada. Tapi ramai juga fuqaha, ahli-ahli fiqh mengatakan orang lagu ni tak padan dengan kambing tu. Korban kat kambing. Dia kena unta. Dia kena unta. Benda tu ada khilaf lah. Lepas tu pendapat Imam Ahmad pun salah satu pendapat Imam Ahmad lagu tu juga. Tetapi mengikut yang masyhur, pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad, orang lagu ni nazar nak berjalan kaki ni dia tidak mampu. Susah lah, jadi susah. Tak perlu bayar dam kapal, dia kena bayar kafarah. Dia kena bayar kafarah. Kafarahnya supaya kita telah sebut dah sebelum pada ni. Kena bayar kafarah, selesai lah. Tak payahlah dipenuhi nazar dia tu, menyusahkan. Islam tidaklah sampai menyusahkan begitu mau. Nak boleh sampai ke apa di Mekah tu, kalau daripada tempat kita ni tengah-tengah jalan tu apa masalahnya? Sakut sana, sakut sini, senang. Itulah cerita. Dia kena bayar kafarah, selesai duduk negeri dia je. Bayar kafarah. Itu kafarah dia tu kita telah bincang dah sebelum pada ni. Yang kedua, 3 imam besar, oleh kerana ada hadis di bawah ni, iaitu hadis Uqbah bin Amir.
Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adik-beradik perempuannya, saudara perempuannya yang telah bernazar untuk pergi ke Kaabah dengan berjalan kaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah SWT tidak perlu kepada nazar dia tu. Jadi Nabi suruh macam mana? Suruh dia naik unta. Pada masa itulah naik kenderaan lah maksudnya. Suruh dia naik unta. Dan dia kena mengorbankan binatang, yakni unta. Jadi atas dasar tu tiga imam mengatakan kena korbankan unta. Selain daripada Imam Ahmad lah. Imam Ahmad kata bayar kafarah saja, selesai. Tetapi dalam Mustadrak Hakim saat ni kita kata dalam Sahih Ibnu Khuzaimah hadis itu. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam Mustadrak Hakim tak ada sebut unta tu, kena kurban unta. Tak kira lah apa-apa lah, kurban lah juga. Ke mana-mana pun kena kurbankan binatang. Orang kita panggil, dalam istilah orang kita bayar dam. Kena bayar dam lah. Bukan dengan kafarah, tidak. Di situ ada khilaf. Lepas tu, istithna dalam nazar. Istithna dalam nazar. Bila kita bernazar, kita ucapkan apa yang kita nak nazarkan itu, jangan ada istithna. Istithna itu apa mana? Pengecualian. Tidak tetap, kadang tidak tetap, tak boleh. Sebab salah satu rukun nazar itu, iaitu kita sebut. Sebut, ucapkan. Aku, kerana Allah, aku bernazar, aku nak buat gini-gini. Gitu. Tapi dalam ucapan dia tu, dia tak boleh ada satu perkataan yang menggantung. Menggantung gitu. Misalnya, apa dia kata, insya-Allah. Aku akan buat gini, insya-Allah. Tak boleh. Itu orang panggil istithna. Mana kalau dikehendaki Allah, insya-Allah tu kalau dikehendaki Allah lah maksudnya kalau bahasa kita je. Tak boleh kata lagu tu. Mana dia kena kata putus lah. Kalau gini-gini, aku akan buat gini. Jangan kata insya-Allah. Ini semua ni atas ucapan. Kita dah bicara sebelum pada ni. Ucapan. Kalau main belega dalam hati, tak jadi. Tak jadi. Tak perlu buat pun. Kalau main belega dalam hati, kalau selagi tak sebut. Sebut tu. Pentingnya. Cumanya kalau kita dalam hati tu putus dah. Tuhan tahu. Orang tak tahu pun, Tuhan tahu. Kita kata. Aku dah macam dalam hati tu putus. Molek lah kalau kita buat. Gitu je lah. Tidaklah kata jadi mesti. Kalau tak buat kena bayar kafarah ke apa-apa. Tidak gitu. Selagi tidak diucapkan. Baru ni saya dah sebut dah kan. Ucapan ni besar maknanya. Dalam agama ucapan ni. Sebab kita kata orang yang terlitan dalam fikiran dia nak cerai isteri dia. 1000 kali dalam fikiran, dalam hati dia. Duk kata. Tak jadi. Kalau duduk main dalam hati, belega dalam hati saja. Ya kena kata. Kalau kata tu baru jadi. Jangan main kata-kata. Misalnya seseorang tu kata, saya akan sembahyang 4 rakaat. Sunat 4 rakaat. InsyaAllah. Tak boleh lah. Itulah dipanggilkan istithna. Dalam istilah ulama dia panggil istithna. Pengecualian. Bila sebut gitu dia jadi tak ada kesan. Tidak memberi kesan. Tak wajib lah kita melaksanakannya. Lepas tu hukum bernazar ni setara mana kat nazar-nazar ni? Hukum bernazar. Molek ke atau tidak molek ke? Digalakkan ke atau macam mana? Kedudukan nazar tu sendiri. Ada 2 sudut. Kita kena tengok 2 sudut. Yang pertamanya, nazar tu sendiri. Apa hukumnya? Adakah ia termasuk dalam amalan yang mustahab? Molek, elok, atau comel kita buat kalau ada apa-apa lah. Kita sakit kau misalnya. Kalau aku sembuh ni, aku nak begini-gini. Semaya, sunat 4 rakaat misalnya. Di masjid tu. Ataupun ikutlah. Dia kata sembahyang sunat 4 rakaat saja. Itu kita dah bincang sebahagiannya. Sebelum pada ni, kalau dia sebut di masjid tu, mesti ke masjid tu masih ada khilaf lagi. Atau makruh hukumnya. Kalau molek ni maknanya satu galakkan lah. Kalau seseorang ni ada apa-apa lah, molek dah dia kata. Itu makna mustahab.
Bukan makruh. Atau hanya harus saja. Harus saja. Nak kata mustahab pun tak, nak kata makruh pun tak, tapi harus saja. Itu yang pertama. Sudut yang kedua, kita kena tengok selepas seseorang itu bernazar, apa kesannya? Apa kesannya? Dalam keadaan macam mana seseorang itu perlu memenuhi atau menyempurnakan nazar dia? Atau dalam keadaan macam mana dia kena bayar kafarah, wajib bayar kafarah. Jadi dua sudut lah. Yang pertama, para fuqaha, ulama-ulama lah, khilaf, berbeza pendapat tentang hukumnya. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, seseorang itu bernazar untuk buat sesuatu ketaatan, orang panggil ketaatan, termasuk dalam ketaatan lah. Misalnya kita nak sembahyang, kita nak puasa, gitu. Itu termasuk dalam harus saja. Harus, bukan satu galakan, tidak. Harus saja. Sama ada nazar itu mutlak ataupun bersyarat. Nazar itu mutlak ataupun bersyarat. Itu baik. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, kita cerita macam-macam mazhab selalu. Lepas tu tengoklah sesuai nak mana. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, nazar mutlak adalah mustahab, elok, comel, asalkan tidak disyaratkan dengan sesuatu yang maksiat. Nazar secara mutlak tidak semesti makna sesuatu yang merupakan ketaatan. Merupakan ketaatan tak mesti. Begitu. Asalkan tidak termasuk dalam maksiat, itu mustahab. Misalnya, kalau saya sembuh, maka saya wajib atas saya untuk memberi sedekah. Untuk memberi sedekah wajib atas saya. Atau saya bernazar untuk memberi sedekah. Itu orang panggil nazar mutlak. Nazar mutlak. Sedekah apa tak sebut? Tak sebut. Sedekah apa tak sebut. Jadi dalam masalah ni kita kira mazhab Malik dulu. Mazhab Malik dulu. Dalam mazhab Malik itu sendiri pun ulama-ulama ada khilaf. Allamah Ad-Dardir, Al-Baji dan Ibnu Syas mengatakan makruh. Tetapi Ibnu Rushd mengatakan harus. Mengatakan harus, boleh, lagu itu pun boleh. Harus saja. Kemudian itu bernazar untuk melakukan sesuatu amal ketaatan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Macam mana? Misalnya dia kata, saya bernazar untuk puasa setiap kali Khamis. Setiap kali hari Khamis. Itu mana berulang-ulang lah. Itu makruh. Mana kurang molek lah bernazar itu. Ini kalau kira mazhab Malik. Kalau kira mazhab Malik. Kalau kira dalam mazhab Malik. Tak molek lah gitu. Jangan buat gitu. Lepas tu kita kata hari Khamis tu muka sunat kan? Sunat lah Jangan kerana nazar tu. Sunat kita nak semayang. Apa ni nak puasa hari Khamis? Memang boleh lah. Sunnah Nabi. Hari Isnin Khamis kita kata. Tapi kita tu tentu gitu. Itu makruh. Jadi hukum nazar ni pun walaupun nak buat benda ketaatan pun dia ada macam-macam juga. Tidak kata secara mutlak bagus lah. Bernazar ni dah nak buat benda molek. Dah, kena tengok dulu. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hambali, mazhab Ahmad, nazar ni tidak mustahab. Jadi kena ingat, jangan duk mudah-mudah menazar. Tak payahlah, bukan satu kelebihan pun. Tidak mustahab, bahkan makruh tanzihi. Nazar-nazar ni makruh tanzihi secara mutlak lah. Setengah-setengah orang dia ingat benda tu molek sangat.
Tapi kalau sudah bernazar tu, kenalah ikut cara dia tu. Kalau sudah bernazar. Daripada awal, sejak awal. Molek ke benda ni? Dah, makruh. Dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak suka sebenarnya orang bernazar-bernazar ni. Kena faham molek. Nabi tak suka orang bernazar-bernazar ni. Bahkan Nabi SAW kata, nazar tidak mengubah takdir. Jangan ingat. Nazar ni, sebab nazar ni mengubah takdir. Bahkan ia hanya satu saluran untuk mengeluarkan harta daripada orang yang kedekut. Nabi kata. Itu kesimpulan lah. Kesimpulan hadis tu. Kita ambil ke Melayu selalu nak wirekah cerita ni. Nazar tidak boleh mengubah takdir, Nabi kata. Dia adalah satu saluran, mana agama menentukan begitu untuk orang kedekut mengeluarkan harta dia. Kalau tidak, tak semelah, tak jamu dia ni. Hak naknya lagu mana? Tak ada apa-apa. Sukarela. Kita nak pergi makan kau kan? Bukan dengan syarat, Tuhan sembuhkan aku dulu. Itu macam bersyarat kita dengan Tuhan. Bajikan. Awak kena sakit sekali tu, barulah timbul fikiran nak pergi makan kau. Sebab dia tak boleh tu. Tapi bila sudah menazar, dia kena mestilah. Maknanya dia ada semacam tidak ada kerelaan sepenuhnya. Macam beri syarat juga tu kepada Allah. Kalau Allah sembuhkan aku tak sembuh. Kalau dah kedekut pun. Tu sebenarnya dia gambaran orang kedekut juga. Tak jadi gitulah. Sepatutnya kita nak pergi makan kat orang ke, tanda baik kita ni, ambil berak orang, tanpa apa-apa lah. Buatlah. Gitu. Nak semayang lah. Bukan setakat berapa rakaat Allah lah, sepanjang mandai pun dah cekak kan. Pasal duduk syarat, kalau gini-gini aku nak semayang. Besar sangat 4 rakaat kita. Sebenarnya malah. Jadi dia menggambarkan begitu. Dalam pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, secara umumnya nazar ni makruh hukumnya. Jadi benda bukan molek sangat. Betul benda tu, hukum tu ada. Sebab kita kata cegah lah, ada. Tapi pas cegah tu molek kok. Tuhan suka kok. Tapi bila berlaku, dia berlaku. Gitu. Ni pun gitu je. Tetapi dia ada khilaf pula dalam mazhab Syafi'i itu. Umpamanya Imam Nawawi, Imam Ghazali dan ramai lagi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang lain mengatakan elok comel molek kalau bernazar ni. Dia satu bentuk pendidikan untuk rohani jiwa manusia. Memanglah katakanlah biarlah dia kedekut pun dulu. Pada tu dia jadi mikir. Rupanya Allah SWT suka aku buat benda-benda gini. Dia jadi makin mikir gitu. Semula dia jadi semakin baiklah. Sebab itu dia kata istihbab. Molek. Molek. Istihbab ni bawah lagi pada sunat. Sunat. Atas lagi. Istihbab ni comel. Kalau buat gitu. Sebab apa? Faedahnya ada juga kepada orang lain. Tak ada beza kepada orang lain tu kalau makan. Dia kedekut, dia tidak kedekut, kenyal sepatu dah orang lain makan lah. Kalau sembelih kambing, gula kambing tu, orang susah tu kenyal sepatu dah. Gitu. Tapi hak sebenarnya, tanyalah diri kita. Okey. Lepas tu kesan nazar. Bila kata bernazar ni, jadilah ke mana? Bila seseorang tu bernazar, jadi apa kesannya? Hak tadi hukum dia mustahab ke? Jadi antara mustahab, harus dan makruh tu ya. Dia tidak naik ke tahap sunat tu. Apa lagi nak kata wajib? Kalau seseorang tu gini-gini, wajiblah dia bernazar. Atau patut sangatlah dia bernazar. Dia tidak sampai gitu. Tidak sampai gitu. Antara tiga tu je. Khilaf ulama. Baik. Sekarang ni bila seseorang tu bernazar, apa jadinya?
Iaitu kalau seseorang itu menentukan benda tu ataupun apa yang dia nazarkan itu, sama ada nazar itu mutlak. Misalnya seseorang itu kata, aku bernazar nak buat haji kerana Allah, nak buat haji. Ataupun nazar itu bersyarat. Misalnya dia kata, kalau aku sembuh daripada penyakit aku, maka aku bernazar untuk nak bagi sedekah sebanyak 1,000 riyal misalnya, 1,000 ringgit. Kalau itu syarat tu, dengan syarat kalau aku sembuh. Mana kalau tak sembuh tak. Kalau sembuh, maka aku nak bagi sedekah 1,000 ringgit. Itu syarat tu. Bukan 1,000 saja. 1,000 apa? Tak sembuh. 1,000 ringgit. Jadi dalam kedua-dua keadaan itu, sama ada secara mutlak ataupun dengan berkait, dengan bersyarat begitu, dia kena memenuhi nazarnya. Kalau nazar dia tidak maksiat lah. Kalau nazar dia itu tidak benda haram, gitu. Dia kena memenuhi nazar dia. Jadi wajiblah ke atas dia tu menyempurnakannya. Kalau dia tidak bernazar, tidak wajib. Tidak wajib. Sembahyang sunat tu jadi wajib kalau dia bernazar. Jadi wajib. Kalau dia tidak sembahyang, bila dia bernazar, dosa. Tapi asalnya sunat, kalau tak buat tak berdosa. Begitu. Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Adalah Quran ni surah Al-Hajj ayat 29 ni, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Jadi itu perintah tu. Bila perintah jadi makna wajib lah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bernazar untuk melakukan sesuatu ketaatan, maka dia kena memenuhi nazar dia tu. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, untuk melakukan ketaatan. Ketaatan ni apa? Nak puasa ke, nak sembahyang ke, apa-apalah. Yang tidak fardu. Yang fardu tak jadi, kita dah bincang dah tu. Yang sudah fardu, wajib, memang wajib di atas kita, tak jadi apa tu. Jadi sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia hendaklah mentaatinya. Dan ini adalah suatu perkara yang diijma'kan oleh ulama dan sepakat ulama. Itu kesannya apabila seseorang bernazar dan bernazar pula benda macam itu. Tetapi kalau seseorang bernazar dengan syarat sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak mungkin berlaku, dan dia tidak nak berlaku, dia tidak nak berlaku. Jadi kalau bernazar dengan syarat begitu, syarat tu tapi dia tidak nak, dia tidak nak, begitu. Apa yang dia nazarkan itu. Misal dalam hati dia, misalnya seseorang dalam keadaan marah, dia kata, kalau aku bercakap dengan si fulan itu, maka aku bernazar, aku nak bagi sedekah 1,000 ringgit misalnya. 1,000 ringgit. Sedangkan dalam hati dia tu dia nak bercakap. Itu. Dia nak bercakap, dia tak say, tak bercakap tu. Dia nak bercakap. Tapi dia kata begitu. Dia kata begitu. Ni baik. Dengan syarat tadi lah, kalau aku bercakap. Kalau aku bercakap dengan dia. Sedangkan dia nak bercakap tu. Dan dia bernazar untuk tidak bercakap dengan seseorang itu pun termasuk dalam maksiat juga. Tu tak boleh tu. Terutamanya kalau lebih daripada 3 hari memang haram pun. Memang haram pun. Baik, kalau dalam keadaan ni, kalau mengikut ulama-ulama fiqh Syafi'i, dia kata termasuk dalam yamin ghadab. Ini termasuk dalam sumpah orang yang marah. Sumpah orang yang marah. Jadi kalau mengikut
ulama-ulama dalam mazhab Syafi'inya, orang yang seperti ini diberi pilihan. Sama ada dia menyempurnakan apa yang dia nazarkan itu, dan dia sempurnakan itu, maknanya dia bersumpah kalau aku bercakap, maknanya zahirnya nampak tak saya bercakap lah, aku akan bagi duit sedekah sebanyak RM1,000. Gitu. Jadi dia kena buat lagu mana? Dia kena sempurnakan lah. Sempurnakan lah ke mana? Langgar tu. Langgar. Mana bercakap lah. Lepas tu bayar. Bayar juga. Apa nama ni? Boleh sedekah juga RM1,000 tu. Sebagai apa? Sebagai kafarah sumpah dia. Yamin ghadab orang panggil. Dia kena memenuhi. Tapi jangan ditunggu. Dia kata sebab dia kata tu haram tu, tak boleh tu, lagu tu. Terutama kalau lebih daripada 3 hari. Jadi dia kena langgar dan bercakap. Sebab dia pun dalam hati dia pun nak bercakap. Kalau dalam hati dia tidak nak bercakap, memang salah lah. Salah. Tak boleh macam tu. Jadi dia kena langgar, lepas tu bayar kafarah. Sama ada dia memenuhinya, bayarlah. Bagi sedekah lah. Ataupun dia bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah ni baru ni kita dah sebut dah kan. Fakafaratu it'amu 10 masakin. Boleh makan kepada 10 orang miskin. Ataupun boleh pakai kepada 10 orang miskin. Pakaian atau makanan yang apa nama ni, biasa dia lah, dia sendirinya makan macam tu, dia pakai macam tu, dia kena bagi pada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, ataupun memerdekakan seorang hamba. Itu kafarah sumpahnya. Kalau ada hamba sekarang ni, tak ada lah. Bila tak ada lah. Ataupun puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu kafarah sumpah. Dia boleh pilih antara nak bayar kafarah sumpah ataupun memenuhi hak tadi. Bagilah sedekah 1,000 kepada fakir miskin. Dan kena batalkan sumpah dia. Batalkan sumpah. Itu sebab dalam hati dia memang dia nak bercakap pun. Kalau tidak nak bercakap sungguh, memang kena batal. Kena batalkan sumpah tu. Nazar dia tu. Mana langgar lah. Orang panggil langgar. Baik. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dalam qaul pendapat yang masyhur dia kata kena memenuhi nazar dia tu. Kena memenuhi itu maksudnya bagi sedekah pada orang miskin sebanyak 1,000 tadi. Lepas pada tu cakap lah, batalkan. Bukan bayar kafarah sumpah, tidak. Kena penuhi nazar dia. Tetapi ada beberapa orang ulama seperti Abdullah bin Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid mengatakan Imam Abu Hanifah kemudiannya meninggalkan pendapat itu. Begitu juga Ma'bad menukilkan daripada Imam Muhammad, anak murid Imam Abu Hanifah ni, dia pun kata Imam Abu Hanifah kemudiannya tidak berpendapat begitu lagi. Maknanya dia berpendapat macam mana? Orang ni kena bayar kafarah sumpah. Sebab tadilah kafarah sumpah tu. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia kena bayar kafarah sumpah. Kalau seseorang tu bernazar, tapi dia tak nak tentukan apa-apa benda nak dibuat tu. Tak ada tentu. Aku bernazar kepada Allah, nak buat sesuatu lah. Tak ada tentu. Katakanlah. Misalnya seseorang tu kata aku bernazar, niat, kalau orang kita kata bernazar tu niat lah. Kerana Allah. Jadi untuk buat sesuatu. Tapi dia tak ada khusus sebut tu sesuatu tu apa. Misalnya nak sembahyang, kau nak puasa, kau nak pergi haji, kau nak buat umrah, kau tak ada. Dia tak ada sebut. Tetapi kalau dia ada niat, dalam hati dia walaupun dia tak sebut, dia ada niat. Dia maksudnya nak sembahyang ataupun dia nak puasa, dia kena wajib lah, kena buat waktu lah.
walaupun dia tidak sebut. Dia sebut dah nak nazar tu, nak buat sesuatu tu, cuma tak sebut apa benda. Kalau orang dengar, orang tak tahulah, tapi dalam hati dia ada dah. Dia kena pakai dalam hati dia. Dia kena pakai dalam hati dia tu, dan dia kena memenuhi nazar dia, menyempurnakan nazar dia. Kalau berlaku lah, kalau berlaku. Tadi kita dah tahu, dah molek kau bernazar ni. Dah tahu, dah antara 3 tu ya. Paling tinggi pun mustahab. Paling tinggi pun, kalau tidak pun harus. Ataupun makruh. Ni kalau berlaku. Kalau berlaku begitu macam mana? Gini lah. Baik. Kalau dia tak ada niat apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Nak buat sesuatu, tak ada niat apa-apa. Maka dia kena bayar kafarah sumpah. Gitu. Kafarah sumpah. Tak perlu dibuat apa-apalah. Ya kafarah sumpah saja. Itu penyelesaiannya. Dalam kedua-dua keadaan itu, baiklah. Seterusnya, bila kita bernazar, bilakah kita nak melaksanakan nazar kita? Bila? Masa? Adakah mesti selalu? Terus? Ataupun tak apa? Kita ada masa, ambil masa sikit pun. Ada 4 keadaan dalam masalah ni. Yang pertama, jika seseorang itu bernazar secara mutlak tanpa syarat apa-apa, dan tak ada syarat juga tempat, waktu, tak ada, begitu, maka dia kena teruslah. Dia kena terus. Bila terjadi apa yang dia nazarkan itu, apa yang dia nazarkan, sebab apa dia bernazar tu, dia kena, bila dia dapat benda tu, dia kena terus sempurnakan nazar dia, menjadi kewajipan dia. Kalau secara mutlak begitu, dia tidak sebut masa, tidak sebut tempat, maka dia boleh buat selalu. Kalau boleh ni aku nak sembahyang sunat, nak sembahyang sunat 4 rakaat. Jadi bila dia dapat tu, kena sembahyang selalu. Sembahyang selalu. Yang kedua, kalau bernazar tu dengan syarat, nazar tu dengan syarat. Misalnya seseorang kata, kalau sebulannya tak ada hilal tu, mari balik. Seseorang yang hilal, katakanlah, ada juga orang hilal kan, anak hilal ke apa ke. Kalau seseorang yang hilal itu, dia balik, aku nak sembahyang sunat 2 rakaat. Maka selagi tak balik, tak lah. Sebab dia ada syarat tadi tu. Kalau balik, bila dia balik, begitu. Selagi tak ada syarat tu, tak terpenuhi syarat dia tu, maka tidak wajiblah dia menyempurnakan nazar dia. Selagi tidak tu. Jadi sehingga ada hak dia syaratkan itu. Barulah dia kena sembahyang 2 rakaat. Baik, kalau seseorang itu sebelum dia dapat, dia sembahyang 2 rakaat dengan niat memang nak hak tu hak dia bernazar, tak jadi. Mana bila bertemu sungguh, balik sungguh, hak hilal tu anak dia yang hilal, dia kena bayar pula. Sebelum hak dia syaratkan dalam nazar dia tu berlaku, kalau dia buat pun tak jadi. Itu kalau bersyarat. Kalau bersyarat. Yang ketiga, kalau seseorang itu bernazar nak buat sesuatu berkait dengan tempat lah. Berkait dengan tempat. Dengan syarat tempat. Misalnya kalau saya gini-gini, maka saya akan sembahyang 2 rakaat sunat di tempat sekian-sekian. Dan saya akan bagi ataupun saya akan bagi sedekah kepada orang miskin di tempat sekian-sekian. Ada tempat begitu. Maka mengikut Imam Abu Hanifah, qaid itu tak jadi, tak terikat. Sebab apa? Sebab semaya ni, dia boleh semaya mana-mana pun. Dan sedekah asalkan kepada orang miskin, mana-mana pun boleh bagi. Tidaklah perlu menyusah. Yang jadi niat nak pergi kau orang miskin ke mojo tu. Misalnya kita. Contoh macam-macam kan manusia ni. Jadi gitu kan. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, kalau dia kait dengan tempat tu, dia kena tempat tu, tak boleh lain. Dia kena tempat tu. Masih khilaf lah. Dalam masalah ni ada khilaf.
Kalau dia berkait dengan tempat, dia kena tempat tu. Walaupun sembahyang ni tidak terikat dengan tempat tu asalnya. Bersedekah ni tidak terikat dengan tempat tu. Tapi bila dia berniat gitu, jadi dia begini. Kalau masalah khilaf ni antara tak perlu kita terikat dengan tempat tu dengan perlu terikat, jalan hak lebih cermatnya, lebih moleknya, terikatlah. Susah sikit. Susah sikit. Jadi orang yang kata tak perlu terikat tu dia nak mudah kita. Dia nak mudah kita. Gitulah khilaf. Yang keempatnya, kalau seseorang itu bernazar dengan sebut waktu. Kalau aku begini-begini, aku akan puasa bulan Rajab misalnya. Bulan Rajab. Ataupun aku akan bagi sedekah pada hari tertentu. Hari Jumaat. Kau misalnya. Begitu juga. Ada khilaf juga. Iaitu adakah terikat dengan waktu itu atau tidak. Ada khilaf. Tetapi kalau ibadat tu ibadat badaniyah dia banyak perincian kan. Pecahan masalah tu. Sebut dalam Quran beberapa kali je. Tapi kalau kita nak tahu perincian dia, ulama-ulama dah bahas dah ni, sampai gini. Kalau ibadat badaniyah ni yang berkait dengan tubuh lah. Macam sembahyang, macam puasa tu berkait dengan tubuh, tidak berkait dengan harta benda. Maka tak boleh. Kalau berkait dengan tempat. Kalau kita buat sebelum masa dia tu, kita sebut tu tak boleh. Mana kita berniat nak puasa hari Rabu, kita pergi puasa hari Selasa misalnya. Tak boleh. Tak jadi. Kenapa puasa hari Rabu juga? Pasal ibadat tu badaniyah. Dia berkait dengan badan kita. Sama juga sembahyang. Kalau berkait dengan masa. Cumanya masa tu kalau masa haram, tak boleh masa haram. Masa haram sembahyang. Masa-masa yang dilarang sembahyang. Tak boleh pada masa tu. Itu lain. Kalau masa tu boleh, tak apalah. Lepas tu adakah kena buat selalu ataupun boleh ditakhirkan? Boleh ditangguhkan? Jadi dalam istilah ulama-ulama fiqhnya dia kata wajib tu menyempurnakan satu wajib alal faur ke selalu atau segera atau wajib alat tarakhi. Itu dalam istilah dia. Wajib tu kalau lambat pun tak apa juga. Jadi kalau tidak berkait dengan masa maka boleh buatlah bila-bila masa pun. Kena segeralah kira-kiranya. Kalau tidak berkait dengan masa. Tapi kalau berkait dengan masa, dia nak puasa bulan Rejab. Ini bulan Syaban dah kita kata dah. Tahun depan lah pula. Tak boleh buat bulan lain. Dan dia bernazar pada masa tu. Jadi lambat pun tak apa sebab tak sampai masa dia. Lambat pun tak apa. Tidak kata lambat weh. Kita pilihlah mana-mana bulan sebelum pada tu. Tak boleh. Pasal dia sebut dah. Dia sebut dah begitu. Kalau seseorang itu bernazar dengan tidak tentu masa dia. Cumanya dia tentu sebulan. Aku nak buat gini-gini selama sebulan. Sebulan itu bulan mana? Tak tentu. Tak tentu. Maka ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib segera. Wajib segera. Bila dia dapat maksud dia tu, ataupun dia terlepas daripada apa-apa yang dia tidak suka, kalau dia kaitkan dalam nazar dia tu, maka segeralah. Kalau sakit, sembuh tu, selalu. Gitu. Ini adalah masalah kalau dia tidak tentu, bulan mana-mana. Ada khilaf. Setengah-setengah ulama kata, selagi hidup ni, asalkan dia sebulan, bila-bila masa. Tak apa. Sebab dia tidak tentu. Bila-bila. Tahun ni kau tahun depan kau, dia tidak tentu. Jadi bila-bila masa, bolehlah disempurnakan nazar dia. Kemudian ringkasanlah kesimpulan daripada perbahasan itu. Nazar ini dari segi wajib disempurnakan ataupun tidak terbahagi kepada empat bentuk.
Ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, kalau seseorang itu bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk dalam ketaatan kepada Allah, seperti sembahyang, puasa dan lain-lain, maka ittifaq ulama, sepakat ulama, dia kena menyempurnakan nazarnya itu. Benda kita dulu kita dah bincang dah, kalau hak wajib ke apa tu tak boleh, tak boleh. Ni hak tidak wajib lah. Yang kedua, benda yang dinazarkan itu jangan benda maksiat. Ni kan dia tahulah kesimpulannya. Apa ni pasal minggu lepas kita bincang dah. Minggu lepas tak ada kan, sebelum pada tu. Jadi hak kena maklum ni hak asas benar. Iaitu jangan benda tu maksiat. Tak boleh menazar nak buat benda maksiat. Misalnya menazar nak minum arak. Menazar nak minum arak. Jadi haram kita melaksanakan nazar kita. Wajib kita meninggalkannya. Kalau seseorang itu ada melakukan begitu, apa-apalah. Macam tadi, menazar tak saya bercakap. Sebulan tak saya bercakap. Misalnya, tak boleh. Sebab benda tu haram. Kalau tak bercakap bukan kerana benci, bukan kerana apa, kadang tak ada sebab. Tak apa tu. Ni kira-kiranya kalau berjumpa pun tak bercakap. Gitu. Itu tak boleh lah. Wajib meninggalkannya. Dan ini juga termasuk dalam perkara ijma' ulama. Tak ada khilaf. Tadi kan kita sebut ada khilaf gini, ada khilaf gini. Ada banyak perkara yang tidak khilaf. Itu kita kena tahu. Cumanya apa nama ni? Kena bayar sumpah, apa ni, kafarah sumpah ke atau tidak? Itu di situ ada khilaf. Tak boleh buat benda yang dinazarkan itu, memang sepakat tu. Tapi kena bayar kafarah ke tidak? Itu ada khilaf. Ada khilaf. Sama juga kalau seseorang itu bernazar, kalau seseorang itu matilah kata, aku bernazar, kerana Allah aku nak aku nak orang kata suruh orang semaya teman untuk dia. Biasa dengar semaya teman untuk dia. Jadi kalau semaya teman tu nak suruh 100 orang, kau ikutlah 10 orang. Jadi setiap orang tu aku nak beri sekian-sekian banyak piti. Katakanlah. Tak boleh. Sebab benda tu benda tak ada tu. Benda bid'ah tak boleh. Jadi benda bid'ah tak kira lah apa-apa lah. Kita bernazar nak buat benda bid'ah tak boleh. Sebab benda haram juga tu. Haram. Tak boleh. Sebab apa kita kata semaya teman. Tak ada lah, benda tak ada. Lepas tu ada orang buat. Dia buat tu dia ngada-ngada dalam agama. Benda macam tu tak boleh nak bernazar, tak boleh. Kena langgar. Jangan dibuat benda macam tu. Cumanya antara kena bayar kafarah ke tidak itu ada khilaf. Yang ketiga, kalau benda yang dinazarkan itu benda makruh, maka menyempurnakannya juga makruh. Kalau benda makruh, maka menyempurnakannya juga makruh. Aku kalau gini-gini nak kencing sambil berdiri 5 hari nak kencing sambil nak kecek tu bukan dah. Makruh. Tak sah lah. Tak sah buat benda lagu tu. Baik, kalau seseorang kata bernazar untuk buat benda memang harus secara mutlak. Misalnya memang makan. Memang orang nak makan, kena makan pun. Ada orang tak makan. Kalau aku gini-gini aku nak makan. Tak payah tu. Memang benda tu dilakukan oleh semua orang, harus pun. Minum. Tak jadi nazar. Kalau benda tu benda biasa.
Benda biasa. Benda yang memang nak tak nak pun kita kena buat. Itu tak jadi. Jadi benda ni kalau kita makan pun tak ada kapal, kita tak makan pun tak ada kapal asalnya. Jadi tidak begitu. Jadi kita kesimpulannya kita dapat faham nazar-nazar ni benda yang harus ataupun benda yang termasuk dalam qurbah. Benda yang boleh menghampirkan kita kepada Allah. Iaitu kita bersedekah kau, kita bersemayang kau, kita berpuasa kau lagu. Dan kita bernazar tu pula bukan kerana dengan kita nak kena buat jadi haram benda tu. Benda haram tak boleh juga. Gitulah. Habislah ceritanya secara ringkas di situ.